kita punya Google Drive. Nah, okay no. Unlimited. Ya, unlimited ni. Unlimited lah. Masalah. Jadi insyaAllah kita buka kita punya perjumpaan pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya marilah kita merapatkan setinggi rasa syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia serta rahmatnya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita punya penyampai yang berbahagia Cikgu Azmi Bahari yang sudilah walaupun pada akhirnya agak lewat sikit kita nak build up. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat pada kaum keluarga baginda yang telah berjuang dalam menegakkan din Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada hari ini kita dapat merasa nikmat iman dan Islam dan kita dapat merasa suasana inilah yang jarang-jarang kita rasa di luar sana. Jadi insya-Allah pada awalnya kita sudah menjemput Encik Akhi Burhanuddin untuk menjadi MC, tetapi ada program bertembung, jadi anak terpaksa backup lah supaya ini program manhaj insya-Allah. Jadi khususnya untuk ahli luar negeri Sabah, program ini adalah program kali kedua yang telah kita laksanakan daripada sebelum ini, iaitu Baitul Muslim Part 2. Jadi untuk spesifikasi tajuk pada hari ini anda serahkan kepada Cikgu Azmi lah, insya-Allah. Jadi kita harap dengan adanya program hari ini kita dapat memberikan kita sedikit input lah insya-Allah. Jadi tanpa anda mempanjangkan kalam, anda menyebut Cikgu Azmi untuk memberi penyampaian lah, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Akhir Jamil ataupun Baba Anik. Nama dah dapat anak dah, Baba Anik. Tabat saibah, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan kita. Walaupun cikgu lupa dah. Sebab minggu ni banyak sikit program. Bila Jamil ni bila dapat WhatsApp tadi bau perasan. Apa pun kita memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesi pagi ini. Kerana bila kita bincang tentang rumah tangga, ini merupakan satu isu yang sangat penting dan sangat besar. Kerana bila kita bincang tentang isu rumah tangga, bukan sekadar kita berbincang tentang rumah tangga, tapi kita berbincang tentang next generation, generasi yang akan datang. Siapa yang akan menggantikan kita dan sebagainya. Bahkan anak-anak adalah pelaburan kita lah. Kerana bila matinya anak Adam, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Iaitu anak, maknanya amal ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Jadi bila berbincang tentang rumah tangga, dia merupakan satu perkara yang pahalanya akan berterusan sampai hari kiamat. Selagi ada keturunan yang terdidik, yang diasuh dengan didikan Islam,
maka pahala akan mengalir kepada kita dengan setiap amalan kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka terlibat dengan amal-amal yang besar, maka kita akan mendapat maknanya keuntungan yang besar di alam barzah dan juga di alam akhirat nanti. Dan insyaAllah untuk pagi ni Pak, ni tajuk fresh lah. Tajuk pun tajuk yang pagi ni, bagaimana menjadi suami isteri yang soleh dan salihah. Jadi sebelum kita bercakap tentang bagaimana nak melahirkan anak yang soleh, yang salihah, bagaimana nak melahirkan anak-anak yang menjadi da'i, murabbi, menjadi mujahid, menjadi orang-orang yang hebat, dia bermula dengan suami dan isteri yang soleh dan salihah. Jadi kita dulu nak kena bentuk diri kita. Jadi sebelum anda bincang kepada apa yang kita nak bincangkan pada pagi ni, mungkin anda nak bagi link sikit lah. Cikgu nak bagi link sikit, mungkin kita boleh tulis di situ. Kalau yang dah berkahwin ke, yang baru nak berkahwin, yang belum fikir tentang kahwin ke, bila kita bayangkan rumah tangga, kita bayangkan rumah tangga yang bagaimana. Apa dia rumah tangga idaman kita. Ada link tu, boleh klik dekat link tu, dia akan pergi ke satu website dia macam form dan macam 40 kita isi dan kita submit. Boleh lah insyaAllah. Rumah tangga idaman kita. Boleh tekankan link yang ada di ruangan chat tu. Ataupun mungkin anda pas kat ni ke. Pengurusi boleh masuk dalam mana-mana grup yang ada begini. Pun boleh juga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita nak rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah nanti kita akan tengok apa yang masukkan dengan sakinah tu. Apa yang masukkan dengan mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang bahagia. Semua kita inginkan rumah tangga yang bahagia. Sama ada yang berumah tangga ataupun yang belum. Walaupun mungkin yang dah berumah tangga tapi masih belum mengecapi kebahagiaan. Kita mendambakan, kita menginginkan, kita mencita-citakan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Yang ada iklim sakinah, iklim ketenangan yang dihiasi dengan mawaddah, cinta kasih, dan juga warahmah. Dan juga dipanggil rahmah ataupun rahmah, simpati, keprihatinan, penghargaan. Dia panggil rahmah. Nanti kita akan tengok nanti. Soalan yang lain boleh cuba jawab. Boleh tekan link yang diberikan. Ataupun boleh type terus pergi kat Google, type www.menti.com. Dia minta note code bagi 44242852. Baru 2 orang jawab ni, kita tunggu seorang 2 lagi insyaAllah. Sebelum kita pergi perbincangan kita yang seterusnya. Apa rumah tangga yang kita idamkan? Yang kita cita-citakan. Kalau ada yang baru masuk, saya masukkan balik dia punya link tu. Boleh klik link tu untuk jawab, untuk share lah. Dia tak apa, ni dia tak keluar nama, jangan risau. Kita nak tulis apa pun tak apa. Dia tak keluar nama. Cuma keluar bilangannya. Rumah tangga bagaimana yang kita idamkan? Apa dia rumah tangga idaman kita? Kan ni ada 2, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh dengan keberkatan.
Keberkatan ni datang bersamanya kecukupan, kelapangan, kesyukuran. Benda sikit cukup, kan. Benda yang banyak pun tidak sampai membazir. Ini rumah tangga yang berkat. Kemudian lagi rumah tangga yang bahagia, yang saling memahami. Rumah tangga yang saling memahami. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang perbezaan lelaki dengan perempuan. Kalau yang boleh tengok elok juga boleh tengok balik rakaman tu. Bagaimana banyaknya perbezaan lelaki dan perempuan. Ada banyak perbezaan-perbezaan yang perlu kita selami. Yang kadang-kadang perbezaan tu kita lihat sebagai kelemahan. Padahal bukan kelemahan. Di situ ada perbezaan yang memerlukan kepada tolak ansur dan sikap belapang dada. Orang lelaki dengan perempuan ni macam datang daripada planet yang berbeza. Boleh lah, insyaAllah. Okey, kita balik kepada PowerPoint kita balik. Jadi semua kita mendambakan, kita mencita-citakan rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh dengan keberkatan, saling memahami dan sebagainya. Ini adalah cita-cita semua. Namun tak semua rumah tangga yang begitu. Tak semua rumah tangga yang begitu. Ada rumah tangga yang kadang-kadang retaknya menunggu belah. Okay, InsyaAllah. Ada rumah tangga yang retak menanti belah. Sebab tu kita kena rasa perlu sebenarnya. Untuk kita berbincang tajuk-tajuk begini supaya kita benar-benar dapat mencapai rumah tangga idaman kita. Macam berkaitan tadi lah, ada perkataan apa yang share tentang mawaddah dan rahmah ni. Mawaddah ni cinta kasih. Rahmah ni rahmat lah. Kita kasih, simpati, kesian. Sebab rumah tangga kita ni ada dua era, ada dua zaman. Zaman minyak wangi, zaman minyak angin. Zaman baru berkahwin, baru minyak wangi kan. Masuk bilik pun baru minyak wangi, balik rumah pun ada aroma dia. Kadang-kadang duduk di pejabat bekerja pun boleh terkenang lagi. Zaman minyak wangi. Muka masing-masing segak muda lagi. Sampai satu ketika nanti dah masuk umur 40 lebih, dah masuk 50. Macam mana pun nak masuk 50 dah. Gigi pun rompong dah sikit kan. Kulit dah mula berkedut, rambut pun putih dah. Dulu hitam semua. Sekarang ni dah mula putih. Kadang-kadang balik rumah bau minyak angin. Minyak urut. Sakit pinggang, lengah sana, lengah sini. Tidur malam pun bau minyak angin. Jadi dia ada era minyak wangi, dia ada era minyak angin. Kalau zaman era minyak wangi itu indah lah. Jadi dengan mawaddah tu menjadi subur rumah tangga kita dengan kehangatan, kasih sayang dan sebagainya. Tapi bila mari zaman minyak angin ni, dia kena ada rahmah. Kita tengok isteri kita, dia telah melahirkan 3 cahaya mata untuk kita, 4 cahaya mata untuk kita. Bukan proses yang mudah. Pengorbanan yang begitu besar. Begitu banyak susah payah dia untuk kita. Isteri melihat pada suami yang kerja pagi, kadang balik petang, kadang-kadang kerja lebih masa, balik ke penatan. Untuk bina rumah tangga bersama. Ini satu pengorbanan yang besar yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Bahkan dalam kita melalui tempoh perkahwinan yang lama, banyak kelemahan, banyak kesilapan, kadang-kadang melukakan hati dan perasaan. Tapi pasangan kita boleh memaafkan kita, belapang dada dengan kesilapan kita. Dia akan melahirkan perasaan rahmah. Jadi sentiasa cinta tu subur. Zaman minyak wangi pun subur, zaman minyak angin pun subur. Jadi dia perjalanan rumah tangga ni satu perjalanan yang panjang. Tapi dia bermula daripada sekarang lah. Dia perlu pada persiapan dan sebagainya. Sebab tu pada pagi ni kita akan tengok apa persiapan yang perlu kita ada dalam kita membina rumah tangga kita. Jadi tentulah persiapan pertama, kita nak menyediakan diri kita sebagai suami ataupun isteri yang soleh dan solehah. Sebagai batu bata yang soleh dan solehah. Rumah tangga tu kita nak bina. Berarti bila kita sebut rumah, bila kita sebut membangunkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita punya mind setting ni, kita ni pembina. Kita ni sebagai pembina. Jadi kita nak membina rumah tangga.
Jadi membina rumah tangga umpama membangunkan sebuah bangunan. Banyak cabaran dan rintangannya. Jangan kita ada mindsetting sebagai pembeli. Ada orang mindsetting dia sebagai pembeli. Dia nak beli rumah. Dia dah ada spek dia. Pintu macam mana, tingkap macam mana, lantai tu tile jenis apa, bilik airnya macam mana dan sebagainya. Tiba-tiba dapat rumah tak seperti spek ataupun spesifikasi yang dia tentukan, menyebabkan dia frust. Tak jadi beli dah. Tak jadi beli. Akhirnya rumah tangga runtuh ketika masih pada usia yang muda lagi. Kadang-kadang ada yang tak sampai sebulan pun ada. Ada yang tak sampai setahun. Walaupun kadang-kadang nak kahwin tu cintanya lama. Berkenalannya lama. Tapi bila terbina rumah tangga, ada yang tak sampai setahun dah mula retak. Dan mula ada yang dah terbelah. Kenapa dia ada mindset ni sebagai pembeli? Rumah tangga dia tak seperti yang dia expect. Ada satu pasangan ni, tengok masa bertunang tu kan, WhatsApp pun, kita pun dah curi tengok juga. Sambil-sambil nak kereta tu. Panggil pun habi dah. Tak kahwin lagi. Bahasa pun maknanya macam dah suami isteri dah panggilan pun. Sedangkan baru bertunang. Tapi bila berkahwin ni dua-dua doktor ni. Tak sampai setahun. Bila ditanya kenapa berpisah, kenapa bercerai, dia kata tak seperti yang dia expect. Yang dia expect tu macam mana? Macam drama Korea. Macam drama TV di rumah kita, dalam televisyen tu dan sebagainya. Jadi ini satu persepsi yang salah ataupun mindset yang salah. Kita kena mindset kita sebagai pembina. Kita kena ada aqliyatul banna, pemikiran sebagai seorang pembina. Kita nak bina rumah tangga. Yang penting pertama kita tentukan rumah tangga kita tu rumah tangga yang bagaimana kita nak bina. Yang kedua, kita nak bina rumah tangga tu dengan siapa? Apa ciri-ciri dia? Mestilah berdasarkan rumah tangga yang kita nak bina. Kemudian kita bina sama-sama, kita berlapang dada, kita bertolak ansur, saling ingat memperingati, saling membina diri masing-masing. Kita bina sama-sama susah. Dan membina rumah tangga bukan benda yang mudah. Semakin tinggi dan kompleks bangunan yang nak kita bina, semakin tinggi persiapannya. Kalau kita nak rumah tangga yang sekadar ada tempat berteduh, ada tempat kita nak share, boleh sembang-sembang, mungkin ada pasangan hidup yang boleh bantu dari segi kewangan dan sebagainya, mungkin mudah sikit. Mungkin kita boleh buat perjanjian, okay, ini urusan aku, ni urusan kamu. Tapi kalau kita nak bina rumah tangga yang iklimnya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta kasih, dan juga kasih sayang, keprihatinan tadi, maka persiapan yang lebih besar lagi. Tetapi kalau kita nak bina rumah tangga dakwah yang akan melahirkan da'i, mujahid, nak melahirkan orang-orang yang hebat, pemimpin kepada umat, lagi tinggi bangunan, lagi kompleks pembinaannya. Lagi banyak kerja-kerja di dasarnya. Kerja-kerja pilingnya perlu ambil masa yang lama kerana pilingnya perlu dalam. Sebab tu kata Syekh Mustafa Masyhur, kerja-kerja piling ni orang bukan engineer dia tak faham. Kita apa buang masa banyak-banyak? Bina teruslah cepat siap sikit. Sebenarnya lagi tinggi rumah yang kita nak bina, lagi kukuh dasar perlu kita persiapkan. Jadi kita kena tanya pada diri kita, kita nak rumah tangga yang bagaimana? Kalau sekadar rumah tangga yang memenuhi keperluan asasi dalam kehidupan kita je. Kalau isteri ada suami bagi nafkah, ada rumah, tapi kita masih nakkan kehidupan bebas macam dulu juga. Jadi itu rumah tangga yang kita nak bina. Tapi kalau kita nak bina rumah tangga lagi tinggi, cita-cita kita lagi tinggi, bangunan yang kita nak bina, kita nak bina rumah tangga dakwah yang ada tarbiyah di dalamnya, melahirkan anak-anak yang bukan sekadar soleh dan solehah tapi juga musleh, yang boleh menjadi da'i, menjadi murabi. Lagi tinggi bangunan tu, lagi banyak persiapan yang perlu kita ada, dan kerja-kerja di peringkat awal, peringkat di peringkat dia punya preliminaries, benda-benda yang dasar tu, dia perlu kepada kerja-kerja yang gigih. Sebelum berkahwin tu persiapan kita ni macam-macam dah.
Dia dalam peringkat mula pembinaan rumah tangga tu banyak persiapan kita. Masing-masing bekerja untuk capai cita-cita yang tinggi. Sebab tu hari ni kita tengok ada rumah tangga yang status dia mampu bertahan begitu lama. Tetapi ada juga yang mampu bertahan seketika saja. Ada rumah tangga yang bertahan lama, dah 20 tahun, 40 tahun. Anda pun sedang ada satu pasangan lah. Duduk kontak, telefon. Dah berkahwin dekat 50 tahun lah. Sekarang ni dah nak bercerai. Anak dah besar, cucu pun dah ramai. Jadi ada yang bertahan sampai mati, sampai tua, sampai mati sama-sama kan. Masing-masing meninggal dunia. Ada yang 50 tahun berkahwin, dah umur 60 lebih, 70 lebih. Merancang untuk perceraian dan sebagainya. Bahkan ada juga rumah tangga yang lama tapi statusnya hanyalah bertahan. Cikgu dah sembang dengan seorang pegawai di pejabat agama. Dia kata kadang-kadang yang datang nak bercerai ni, dah umur macam tadi lah 50 tahun, 60 tahun bila tanya kenapa nak cerai makcik kan. Dah mungkin hidup pun kalau lama pun mungkin 10 tahun lagi dah. Dia kata makcik ni nak tunggu anak-anak besar je. Nak tunggu anak-anak besar, boleh urus kehidupan sendiri. Makcik tak larat dah. Maknanya selama ni dia bertahan saja dengan rumah tangga dah tu. Nak nantikan anak-anak besar. Jadi ada macam-macam fenomena rumah tangga. Jadi kita kena tentukan rumah tangga mana yang kita nak. Jadi sebagaimana membina bangunan, kerja-kerja asas yang paling penting selalu saja tidak dapat difahami oleh orang biasa melainkan pakarnya. Kalau bangunan ni, mana engineer dia faham. Kerja-kerja asas cukup penting. Kerja-kerja seperti plan bangunan, pemilihan tapak, piling dan sebagainya sangat penting dan mengambil masa yang sangat lama. Kalau di Matri dulu nak bina bangunan baru 4 tingkat tu, dia datang, kontraktor datang, dia letak bongkah-bongkah batu yang besar, letak tinggal situ. Kan? Hampir dekat 3-4 bulan, 5-6 bulan untuk test tanah dan sebagainya. Kemudian dia mari kerja piling pula lama. Tapi yang atas tu bina sekejap saja. Yang piling tu lah lama. Jadi sebenarnya bina rumah tangga ni perlu ada persiapan yang kukuh. Kita kena ada plan bangunan rumah tangga kita. Rumah tangga bagaimana yang kita nak bina. Kita kena pilih tapak yang sesuai. Kita pilih calon suami isteri yang sesuai. Kalau dah calon, dah pilih dah memang dah kahwin dia. Kita nak kena duduk balik. Kita tentukan matlamat rumah tangga kita. Dan kita nak kena jadi suami isteri yang bagaimana. Supaya kita dapat capai rumah tangga yang kita idamkan. Dan sebagainya. Semua tu sangat penting. Di kerja-kerja persiapan awal tu. Lepas tu nak bina rumah tangga ni dia bermula dengan pemilihan lagi. Pemilihan lagi. Sebab tu nak bina rumah tangga ni bukan sekadar pemilihan. Dia nak kena ada fikrah dulu. Kalau orang fikrahnya fikrah barat ni, rumah tangga ni dia bukan salah, dia nakkan kalau kita tengok di barat ni kan, rumah tangga ni semua sebagai orang panggil apa? Sebagai keperluan sampingan dia. Supaya ada suami, ada isteri, ada anak itu je. Dia tak kadang-kadang dia boleh bertukar pasangan bila-bila masa. Kalau orang fikrah barat rumah tangga dia mungkin sekadar tu saja. Tapi bagi kita rumah tangga ni sampai syurga. Jadi dia kena mula dengan fikrah. Orang mukmin dia akan fikrah. Fikrah dia, pemikiran dia sebagai seorang mukmin. Dengan fikrah ni kita akan membina impian. Rumah tangga bagaimana yang kita hajatkan. Bila kita ada impian, kita kena ada ilmu. Nak capai rumah tangga tadi tu. Kita nak bina rumah tangga yang penuh dengan keberkatan. Kena tahu berkat tu apa dia. Apa benda-benda yang boleh membawa kita pada keberkatan. Kita nak rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah. Apa dia sakinah tu? Sakinah pun kita nak ketahui. Nanti kita akan tengok apa makna sakinah. Apa dia mawaddah dan apa dia rahmah. Kita kena ada ilmu. Dan kita kena buat pemilihan sesuai dengan impian kita tadi. Rumah tangga yang kita nak bina. Dan dengan ilmu kita tahu dah pasangan macam mana yang kita nak bina. Kalau pasangan kita dah berkahwin, ada kelemahan, macam mana kita nak sama-sama baiki diri kita dan kita nak mulakan pembinaan rumah tangga kita. Tercapai hajat kita.
tercapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, yang saling memahami, yang penuh dengan keberkatan dan juga sebagainya. Lepas tu bila kita sebut rumah tangga sakinah atau mawaddah warahmah ni. Jadi rumah tangga sakinah. Sakinah ni maknanya tenang. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat iklim yang sakinah. Tenang. Kalau bahasa Arab ni, sikin ni pisau. Kan? Kalau ayam duduk lompat-lompat tu, kita tangkap dia, kita ambil pisau letak kat leher dia mengelumpus, dia senyap. Sakinah. Kalau dalam kitab baca Quran ada tanda sukun, tanda mati. Senyap, tenang, itu dia panggil sakinah. Jiwa kita tenang, tak bergejolak. Pergi kerja letih, kan? Penat. Kadang-kadang bersisih pendapat dengan rakan sekerja. Balik rumah rasa tenang. Tengok pasangan hidup, tengok anak-anak bekerja-kejaran. Datang, lompat dah kita peluk kita. Kita rasa tenang, hilang segala kepenatan kita. Ini rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah. Rumah tangga yang mawaddah, yang penuh dengan cinta kasih. Saling memahami, mengungkapkan kata-kata yang melapangkan jiwa, memilih perkataan-perkataan yang sesuai. Kadang-kadang hantar mesej, ada hadiah surprise dan sebagainya. Disuburkan cinta kasih kita ni. Mawaddah. Dan juga rahmah. Syarat dengan kasih sayang ataupun kepedulian, keprihatinan yang kita sebut tadi tu. Kan masa baru kahwin zaman minyak wangi. Dah lama kahwin ni zaman minyak angin. Nak kena pengorbanan pasangan kita bukan senang. Jadi kita menghargainya. Perasaan ini sentiasa menaungi suasana rumah setiap hari. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana syurga di dalamnya. Sesuai dengan slogan Baiti Jannati. Jadi kita nak rumah tangga yang begini. Rumah tangga sakinah. Rumah tangga begini tidak akan terbina melainkan tunjang atau asas ataupun memiliki asas pembinaan yang benar. Jadi kita nak kena ada asas pembinaan yang benar. Dan inilah yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum. Sebab tu inilah bila kita sebut tentang rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, selalu diambil ayat surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maknanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum. Allah menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Dulu tak ada pen ni, kilang buat ada. Kita dapat. Dia Allah jadikan. Min anfusikum azwaja, pasangan. Setiap kamu ni pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang dengannya. Wa ja'ala ni lain pula. Khalaqa ni ada dah ambil. Wa ja'ala macam kita nak makan cucuk tepung lah. Kan? Orang utara panggil cucuk. Ataupun apa, kuih pagi. Nak makan kuih nak kena buat apa? Nak cari tepung. Kan? Kalau kuih special lah. Nak kena buat, dia panggil ja'ala. Bila itu bersebut tentang mawaddah warahmah, Allah guna perkataan ja'ala. Bila tentang pasangan, Allah sebut khalaqa. Pasangan ni khalaqa, Allah jadikan. Tak payah kita orang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Kita lelaki lah. Pasangan kita perempuan. Ada perempuan yang telah Allah jadikan. Wanita-wanita Allah jadikan. Kalau kita perempuan, Allah dah jadikan banyak lelaki-lelaki. Cuma kita nak pilih yang sesuai dengan matlamat rumah tangga yang kita nak bina tadi. Tetapi bila sebut tentang mawaddah warahmah, ini kerja kita sama-sama. Kita mencari, kita membina, kita menyusun, kita merancang sehingga terbentuknya mawaddah dan juga rahmah. Jadi berbeza. Maknanya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah mengadakan. Allah jadi antara kamu mawaddah warahmah. Perasaan mawaddah, cinta kasih, kerinduan, terkenang-kenang, teringat-ingat, terbayang-bayang. Warahmah, kasih sayang, kan? Menghargai pengorbanan dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan itulah inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara itu laayatin, terdapat tanda-tanda liqaumi yatafakkarun. Bagi orang yang berfikir cara mendalam, dia akan lihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentang perkataan litaskunu, Ibnu Jarir At-Tabari dia menyebutkan litaskunu ni dia tertegak dengan beberapa perkara. Dia tertegak dengan beberapa perkara. Bila sebut litaskunu ataupun sakinah. Bila sebut sakinah ni, dia ada beberapa perkara yang melahirkan sakinah tadi. Pertama dia panggil litasta'ifu biha. Litasta'ifu biha. Maknanya litasta'ifu biha ni maknanya dia panggil apa? Saling menjaga kesucian. Ini beza rumah tangga kita dengan rumah tangga barat. Kadang orang barat dia bina rumah tangga, dia ada perjanjian, kamu nak jumpa lelaki mana kamu boleh suka, aku nak bawa wanita mana itu aku punya suka. Tapi ini keluarga kita, anak kita, kita besarkan sama-sama. Jadi mungkin kita nampak rumah tangga tu macam tak ada masalah. Tapi isteri bebas nak berselingkuh dengan siapa, suami pun bebas nak berselingkuh dengan siapa saja yang dia suka. Rumah tangga ni ada agreement dia. Supaya hidup ni ada sarangnya. Ada tempat untuk anak-anak lahir membesar. Itu dalam konsep rumah tangga di barat. Bagi kita masing-masing menjaga kesucian. Menjaga kemurnian rumah tangga. Masing-masing memelihara diri daripada dosa. Menjaga diri masing-masing. Suami pun nak kena jaga di tempat kerja. Ada banyak wanita-wanita lain. Yang kadang-kadang syaitan ni bila kita berkahwin, dia akan nampakkan kekurangan pasangan kita. Dia akan nampak kelebihan yang bukan pasangan kita. Yang lebih dahsyat lagi, dia nampakkan kelebihan pasangan orang lain. Ini kerja syaitan. Dia tak akan biarkan rumah tangga kita begitu saja. Bila kita berkahwin, kita akan mula nampak kelemahan pasangan kita. Sedangkan kalau kita bincangkan yang sebelum ni, memang orang lelaki perempuan ni banyak perbezaan yang kadang-kadang perbezaan itu kita lihat sebagai kekurangan. Sebab tu ada orang buat kajian di barat bila umur 45 tahun, 50 tahun rasa macam nak tukar pasangan lain. Isteri rasa nak kahwin dengan suami lain. Padahal kalau kahwin dengan lelaki lain pun tukar casingnya. Dia punya komponen dalam tu sama je. Orang lelaki dia memiliki ciri-ciri lelaki tu. Yang kita sebutkan sebelum ni kan. Mana beza yang kadang-kadang menjadi satu benda yang menyakitkan bagi golongan wanita. Serupa juga wanita pun ada ciri-ciri dia. Kalau tukar lain pun tukar casingnya. Tapi ni syaitan dia akan ganggu kita. Dia akan menampakkan. Dia akan nampakkan kelemahan pasangan kita, kekurangan pasangan kita. Dia akan nampakkan kelebihan orang lain. Nampak lebih cantik, lebih menarik. Esok kalau kita ada anak 2-3 orang, isteri pun dah kulit pun longgar. Kita keluar bekerja, kita nampak wanita-wanita yang masih muda, remaja. Jadi masing-masing nak kena menjaga kesucian diri. Menundukkan pandangan. Begitu juga isteri di tempat kerja tak boleh lebih-lebih bergelak ketawa dengan yang bukan mahram kita. Nak kena jaga hubungan sopan santun kita. Masing-masing menjaga kesucian. Dan kena jaga juga ni grup WhatsApp alumni ni. Sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi kalau kalau grup alumni sekolah cikgu ni macam-macam lah. Bila yang grup lelaki saja ni okey, dia merapu lah sikit. Kan? Tapi kalau campur lelaki perempuan ni, dia lain, dia suasana dia lain. Kadang-kadang kita rasa macam kalau tak ada keperluan apa nak left group je. Dia banyak boleh bawa kepada benda-benda yang kita tengok suami orang dengan isteri orang bersembang, bergurau lebih kurang. Kadang 12 malam dia masih duduk WhatsApp. Masih duduk berbalas WhatsApp lagi dah 12 malam, pukul 1 pagi. Ini isteri orang lain ni, suami orang lain. Bahkan merendah-rendahkan pasangannya sendiri. Ini kekacauan yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu bila sebut sakinah, litaskunu ilaiha ni, mestilah litasta'ifu biha.
saling menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan, menjaga pergaulan kita di luar rumah ataupun di dalam rumah. Dalam rumah tak apalah, tapi kalau ada keluarga yang datang rumah, kena jaga maruah suami kita, kena jaga maruah isteri kita. Jangan kita merendah-rendahkan pasangan kita di depan orang lain. Minta maaf lah, isteri saya ni tak pandai masak. Minta maaf lah, suami saya ni begini, isteri saya begini. Tak perlu kita sebut pada orang lain. Apatah lagi kita masuk dalam Facebook dan sebagainya. Jadi, masing-masing menjaga kesucian. Masing-masing cuba tengok benda yang positif yang ada pada pasangan kita masing-masing. Masing-masing bersyukur dengan pasangan dia. Jadi, ini yang pertama kata Ibn Jarir. Yang kedua, lita'tafu ma'aha. Maknanya kena saling rasa keterikatan. Maknanya dia ada belas ihsan, keprihatinan, kebersamaan, ambil berat dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah pernah satu ketika kan ada orang jemput pergi rumah, ada jamuan sikit. Rasulullah tanya, Aisyah dia jemput sama ke? Sahabat kata, kami jemput Rasulullah saja. Rasulullah kata, tak apalah. Rasulullah kata tak apalah. Maknanya Rasulullah tak mau pergi. Kemudian sahabat bang keluar, dia fikir, dia patah balik. Ya Rasulullah, kami hajat kalau kamu boleh bersama kami. Rasulullah tanya, Aisyah dia jemput bersama ke? Sahabat tu kata, tidak ya Rasulullah, kami jemput. Kamu saja. Rasulullah kata, tak apalah. Kemudian sahabat tu pun keluar, lepas tu fikir balik, kena jemput Aisyah sekali kot. Dia pun masuk lagi. Ya Rasulullah, kami hajat kalau Rasulullah berdatang ke majlis kami. Macam kenduri lah. Rasulullah tanya, Aisyah dijemput sekali ke? Sahabat tu kata, ya jemput sekali. Rasulullah kata, insyaAllah nanti dia pergi bersama dengan Aisyah. Cuba mana kita bina kebersamaan. Kalau ada majlis yang pergi bersama, kita pergi bersama. Kita bina kedekatan, kemesraan. Sentiasa ada kebersamaan dan juga ikatan. Itu dia panggil litasta'ifu ma'aha. Lita'tafu ma'aha. Yang ketiganya, litamilu ilaiha. Litamilu ilaiha. Maknanya saling cenderung. Saling merindui, saling terkenang. Kalau isteri di rumah tak bekerja, terbayang-bayang wajah suami. Suami di tempat kerja, terbayang-bayang wajah isteri. Macam mana nak bagi terbayang? Kena rancang lah, kena ada strategi lah. Ini balik rumah kadang-kadang, isteri pun bau bawangnya, kan, bau sotong. Contohnya, jadi di rumah tu kita ada persiapan. Isteri rajin bersiap di rumah. Jangan nak keluar rumah je bersiap. Di rumah pun, jadilah masa memang kita masak dan sebagainya. Supaya hati tu sentiasa rasa cenderung. Ungkapkan kata-kata yang indah. Yang perempuan lebih mudah lah. Kalau isteri, mudah nak ungkapkan kata-kata yang macam tu. Tapi kalau suami ni masa baru kahwin tu okey. Lama-lama dah setahun, 2 tahun kahwin, dia dah balik kepada dia punya true colour. Dia punya true colour. Orang lelaki ni memang dia sukar. Payah dia nak ungkapkan kata-kata cinta, kata-kata yang berbunga-bunga dan sebagainya. Ini memang natural. Lepas tu bila sebut natural ni, isteri jangan terlampau mengharap. Tetapi suami cuba juga walaupun susah, walaupun geli-geleman. Tahu mana geli-geleman? Kalau tara ni geli-geleman, susah nak tuturkan kalimah macam tu. Baru kahwin ni lain. Kalau susah kita boleh message dan sebagainya. Tapi kena latih. Kerana dia mesti membina kecenderungan hati. Saling ingat mengingati dan saling ada connection. Hati itu saling berkait. Dan litatma'innu biha. Yang keempat kata Ibn Jarir, bila sebut sakinah, litatma'innu biha. Merasa tenang dengannya. Ada orang tenang bila berjauhan. Tapi gelisah bila berdekatan. Bila masing-masing jauh, si balik kampung rasa tenang, rasa bebas. Ini satu perasaan yang salah. Jadi rumah tangga yang mawadah warahmah ni, dia rasa tenang bila bersama. Bila jauh tu rasa gelisah sikit. Teringat kepada pasangan. Bila makan, teringat di rumah. Ini kalau boleh makan sama-sama, best juga ni. Pergi ada program syarikat, ada hari keluarga kan, tapi ada trip company tapi tak bawa keluarga. Jadi kita tak berapa menikmati sangat sebab apa? Kalau ada
ada isteri kita dia sekali dengan anak kita, best juga ni. Jadi kita pun jimat belanja. Lepas ni tempat ni bagus ni, boleh datang dengan keluarga pula. Dia sentiasa rasa tenang bersama. Ini yang katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan bagi kamu ni pasangan masing-masing. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu tenang dengannya. Dan untuk itu wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah sediakan bagi kamu mawaddah warahmah. Cinta kasih, kepedulian, keprihatinan ni, yang ni kita kena bina. Baru kita dapat rumah tangga yang sakinah. Tapi nak bina rumah tangga ni, dia tidak cukup dengan cinta. Tak cukup dengan perasaan cinta. Kalau saling mencintai, belum tentu rumah tangga kita akan bahagia. Ada banyak lagi persiapan-persiapan yang perlu kita ada dalam membina rumah tangga. Kalau rumah tangga kita dah terbina, kita boleh siapkan diri kita. Tidak ada kata lewat bagi jiwa-jiwa yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu pada persiapan diri kita. Apa persiapan kita? Persiapan kita adalah berdasarkan rumah tangga yang ingin kita bina. Kita nak bina rumah tangga yang bagaimana? Itulah persiapan kita. Suami isteri yang baik adalah suami isteri yang membina diri bagi memenuhi beberapa karakter rumah tangga yang akan dibentangkan ini. Suami isteri yang soleh dan solehah akan membangunkan rumah tangga yang solehah. Persiapan rumah tangga kita ikut apa yang kita nak bina. Katakan nak bina bangunan kecil dengan kayu saja, angin datang, tiup boleh tumbang. Kita persiapan kita simple. Ada duit cukup boleh kahwin. Bercinta bagi nak rak berkahwin, sampai setahun dah untuk rumah tangga. Tapi nak bina rumah tangga yang bertahan seumur hidup, nak bercinta sampai ke syurga, bahkan nak capai rumah tangga yang dengan melahirkan anak-anak yang hebat, pemimpin yang hebat, anak-anak menjadi da'i, merabi dan sebagainya, lagi besarlah persiapan kita. Tapi lagi dekat kita dengan Allah, dan di sana ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak dapat rumah tangga sakinah, kita kena jadikan rumah tangga kita yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kenapa? Rumah tangga yang begini akan mempunyai sifat qanaah dan syukur. Jiwa yang selalu dihubungkan dengan kehidupan akhirat, dia akan bersyukur dengan apa saja nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berlapang dada. Kenapa? Kesusahan akhirat lebih besar daripada kesusahan dunia. Allah bagi nikmat hidayah, alhamdulillah. Allah bagi pasangan yang saling memahami, alhamdulillah. Kadang-kadang dia tak banyak celoteh, tak banyak kerenah dia. Rasa cukup dengan apa yang ada. Bukan cukup dengan apa yang ada ni tidak berusaha. Berusaha tu kena ada. Tapi dengan apa yang Allah bagi, dia rasa cukup, dia rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini betapa banyak rumah tangga yang menghadapi krisis kerana masalah harta dan keinginan yang tidak terbatas. Sehingga saling menyalahkan antara satu sama lain. Hari ini banyak yang jadi papa kedana bukan kerana kurangnya pendapatan dia, kurangnya harta, tapi kerana banyaknya keinginan. Sehingga hutang sana, hutang sini. Ada keinginan yang banyak. Tengok jiran tukar lansi tingkap, dia pun nak tukar juga. Jiran beli kereta baru, dia pun nak beli kereta baru juga. Sehingga akhirnya hidup dalam hutang dan akhirnya saling menyalahkan. Itulah nak kahwin dulu, hantaran tinggi sangat. Dia mula salah menyalahkan. Kerana tidak ada sifat qanaah dan syukur. Sebab orang yang ada sifat qanaah dan syukur ni, dia tidak berlebihan dalam berbelanja. Dia tidak berlebihan dalam meraihkan keinginan dia. Tidak sampai berhutang dalam benda-benda yang sekadar hajat ataupun benda yang tahsiniat. Nanti kita akan tengok ruang lingkup mana kita boleh berhutang sebenarnya. Jadi, rumah tangga begini juga akan melahirkan jiwa yang lapang dada dan saling memaafkan. Sebab setiap kali kita memaafkan pasangan kita, Allah ampun dosa kita. Jadi kalau pasangan kita buat salah, kita dulu terhegeh-hegeh memaafkan tanpa diminta. Ini terhegeh-hegeh yang baik lah, yang positif. Kita dulu memaafkan, tak apalah, dia ada kelemahan, saya pun ada kelemahan. Kita berlapang dada. Walaupun tak minta maaf, dah dimaafkan. Kalau boleh kita dengan pasangan ni saling memaafkan sebelum diminta. Kalau maafkan diminta tu biasa lah, tu rumah tangga biasa, pasangan yang biasa.
Kalau nak bina rumah tangga sakinah yang tadi itu, litatma'inna biha, sentiasa tenang bila bersama. Kita memaafkan apa saja kesalahan, bahkan kita minta Allah ampun dosanya. Kalau pasangan kita mungkin hari itu terkasar dengan kita, ya Allah aku maafkan dia, ya Allah kalau ini menjadi kesalahan di sisimu, ya Allah kau ampunlah dosanya, ya Allah. Kita bukan sekadar memaafkan pasangan kita, kita minta Allah ampunkan dosa dia. Kalau benar itu dikira sebagai dosa di sisi Allah. Mungkin kita sebagai suami, isteri kita tinggikan suara. Kita minta Allah ampunkan dosa dia. Hanya jiwa yang mengharap sesuatu daripada Allah dapat memberi dan memaafkan. Kalau kita mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan keberkatan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, kita akan mudah memaafkan orang lain. Kemudian, dia akan melahirkan ahli keluarga yang mencintai akhirat, kehidupan akhirat. Hidup dengan kecintaan pada akhirat menjadikan jiwa sentiasa tenang. Sedangkan cinta dunia dia menjembatkan jiwa manusia takkan pernah rasa cukup. Orang yang cinta pada akhirat ni macam orang jaga parking. Tahu orang jaga parking, setiap hari kereta, walaupun kereta dia banyak, dia tak pernah sombong. Setiap hari bertukar kereta, dia tak pernah bongkak. Dan ada hari-hari yang dia ambil semua keretanya, dia balik dengan motor buruk dia. Dia balik dengan wajah tersenyum. Kerana dia tidak rasa dia memiliki. Itu semua hanyalah pinjaman. Tapi orang yang mencintai dunia ni, Allah akan jadikan kefakiran pada baina ainaih. Allah letak kefakiran itu di sini. Dia sentiasa fakir. Dia sentiasa rasa tidak cukup. Ada kereta sebiji, nak kereta 2 biji. Dapat Mercedes, nak BMW. Ada TV 24 inci, nak home theater. Cita-cita dia tak akan habis. Dan menyebabkan dia sentiasa bekerja, berkorban, bahkan dia korbankan kadang-kadang rumah tangga dan anak-anak dia. Demi mengejar dunia yang mungkin alasannya untuk keluarga dia juga. Tapi bila dia hari tua, anak-anak dah rasa dendam dengan ayah yang selama ni melupakan mereka, dia rasa terbiar. Bila anak-anak dah dewasa bekerja, kita dah tua tak larat, masa tu kita harapkan anak-anak kita menghargai, bahkan mereka membenci kita. Ini yang berlaku. Sebab tu sedih bagi orang yang cintanya pada dunia. Dia akan sentiasa sibuk, banyak pengorbanan. Tapi kesibukan dan pengorbanan itu tidak mendekatkan dia dengan kebahagiaan. Tidak mengeratkan hubungan cinta kasih dia dengan keluarganya, bahkan memutuskan hubungan-hubungan. Melukakan hati dan perasaan. Bahkan orang yang cinta dunia ni, kata Rasulullah, Allah akan pecah belahkan urusan dia. Banyak urusan menjadi susah. Juga dia akan membina rasa tanggungjawab dan peka dengan hak pasangan sebab kita takut dengan dosa. Rumah tangga yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, dia akan fikir apa hak pasangan dia yang perlu dia tunaikan. Yang mana hak pasangan adalah tanggungjawab dia. Jadi dia tidak sekadar menuntut hak. Dia fikir banyak tentang menunaikan hak. Menunaikan tanggungjawab. Bukan mana tidak boleh menuntut hak. Kalau pasangan kita mengabaikan hak, kita boleh tuntut. Tapi kita banyak fikir bagaimana kita menunaikan hak. InsyaAllah masing-masing menunaikan hak, kita akan rasa rumah tangga kita rumah tangga syurgawi. Tapi nak merasai tanggungjawab ini, dia kena ada keterkaitan dengan hari akhirat. Jadi kena ada di rumah kita sesi mengenang hari akhirat. Mungkin ada satu malam kita buka tafsir ke, tafsir Al-Azhar ke, tengok surah Al-Qiyamah, kita baca sama-sama dengan keluarga, supaya hati-hati rasa takut pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak kena rumah tangga yang menjadi mihrab. Rumah tangga sebagai mihrab. Kita nak rumah tangga kita menjadi pusat ibadah. Supaya semua tu ada pahala yang kita boleh bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Jadi nak kena jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang menjadi mihrab, jadi tempat peribadatan. Jadi dua perkara dalam ibadah, kita nak kena bina dengan keikhlasan dan menempati syarat. Jadi kita kena latih diri kita, keluarga kita buat apa pun kerana Allah. Perkorban pun kerana Allah, bekerja keras kerana Allah Ta'ala. Ajar anak-anak kita buat sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa menjaga syarak. Jangan ada di rumah kita di dinding gambar-gambar yang tidak syarak ataupun filem-filem yang tidak syarak, perbualan-perbualan yang tidak syarak dan sebagainya. Dan proses ini bermula dengan pemilihan jodoh lagi.
Bahkan daripada awal kita menjaga, kalau nak bina rumah tangga, biarlah prosesnya kita menjaga syarak, kita buat kerana Allah Ta'ala daripada awal lagi, supaya tidak dinodai dengan dosa-dosa dan sebagainya. Dan kita nak juga rumah tangga yang terlaksana tarbiyah. Rumah tangga yang boleh bawa pada sakinah ni, yang ada proses tarbiyah. Kerana kita akan bertahan dengan ujian hidup ni bila hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena ada pelaksanaan manhaj di rumah kita. Ada matlamat kita nak capai di sudut tarbiyah. Kalau anak-anak kita ni, kalau umur 7 tahun, apa kita nak capai? Anak kita yang 14 tahun, apa kita punya target? Dan selalu kita bincang-bincangkan. Cikgu sendiri dengan anak-anak selalu sebut, Abi ni harapkan anak-anak ni paling kurang sensitif dengan solat. Kan? Menjaga solat dia. Kalau dia tak sensitif dengan solat, berlewat-lewatan dalam solat, tak sentiasa cuba menyempurnakan solat. Kalau dia gagal, kalau dia begini, makna dia tak menjaga hubungan dengan Allah, pergi ke mana pun dia takkan aman, dia takkan dapat kebahagiaan yang sebenar. Dan Abi pun tak percaya anak pergi jauh-jauh. Duduk di sini lah. Kalau matri, sambung kat khosah matri tu. Nak pergi jauh, nak kena jaga solat ni. Kalau subuh nak kena kejut lagi kan, dah kejut pula tidur pula. Solat pun saja melewat-lewatkan. Panggil solat berjamaah pun susah. Ni kena jadi indikator. Kita ada jelas ghayah dan ahdaf. Ghayah ni matlamat, ahdaf ni objektif dalam mendidik anak-anak. Dan kena benar pula uslubnya. Kena betul caranya. Kena wujudkan bi'ah tarbawiyah. Suasana yang mendidik di rumah. Suasana yang menyuburkan iman. Tidak membiarkan persekitaran rumah tangga tercemar dengan noda jahiliah. Persekitaran rumah kena terbawi, gambar-gambar biarlah gambar-gambar yang mendekatkan dengan Allah. Ini gambar artis kan. Tak tutup aurat dan sebagainya. Komunikasi dan gurauan mesti ada komunikasi yang terbawi, yang mendidik, gurau yang baik-baik. Media masa dan hiburan pun terjaga, makanan pun terjaga. Jangan biasakan banyak makan makanan yang mudaratkan tubuh badan. Apatah lagi yang tidak jelas dari segi hukumnya. Dan terrealisasi akhlak dan adab-adab Islam di dalamnya. Rumah tangga yang terlaksananya tarbiyah. Sebab itu ibu bapa nak kena bina diri sebagai murabbi. Kita nak berkahwin ni yang dah ada anak ni nak kena bina macam mana nak jadi ayah yang baik, nak didik anak-anak. Macam mana nak jadi ibu yang baik, nak didik anak-anak. Dan mula fikir bagaimana menjadi murabbi di rumah. Memiliki sifat-sifat pendidik sekurang-kurangnya sebagai petani dan peniaga. Petani ni dia sabar menanti hasil, gigih bekerja, kasih sayang dan kepekaan. Walaupun lambat mendatangkan hasil. Nak didik anak ni lambat, hasilnya lambat. Kadang-kadang dah 10 tahun, 15 tahun baru kita nampak hasil. Kemudian nak jadi peniaga. Kena pandai mencari peluang. Bijak berinteraksi dan memujuk. Pandai mempengaruhi. Dengan anak ni kena pandai cari peluang. Sekarang jom kita pergi pasar minggu jalan kaki. Kan? Sambil-sambil bergurau singgah sana, singgah sini. Jadi satu trip yang menarik. Bukan paksa pula. Kita jadikan itu satu trip yang menarik. Cikgu pun kadang-kadang ajak anak-anak pergi pasar minggu jalan kaki. Sebab tak apa jauh lah. Jalan sama-sama. Sarapan di sana. Balik jalan kaki sama-sama. Gila-gila bawa barang dan sebagainya. Kena pandai cari peluang. Dulu anak kecil-kecil hantar sekolah bawa naik motor 3 orang, 4 orang naik motor. Bukan tak ada kereta, tapi kita nak wujudkan suasana. Kalau naik kereta ni dia ada personal zone. Kakak dia, abang di depan, kakak ni penjuru belah kanan, adik ni penjuru belah kiri. Masing-masing dengan fikiran masing-masing. Tidak ada interaksi. Kita naik motor sama-sama. Biar gelak ketawa. Ke depan sikit nak jatuh ni. Ke depan lagi. Ganjak sikit kan. Memanglah susah. Cikgu pun kena rapat ke depan. Dengan beg sekolah lagi. Sampai-sampai itu kita bergurau senda. Kena pandai mencari peluang. Membina kebersamaan. Dan mencipta keindahan dalam kehidupan. Kita juga kena memahami kaedah-kaedah tarbiyah. Fiqh tarbiyah ni kaedah-kaedah mendidik. Contohnya. Qudwah qabla tarbiyah. Kita menjadikan diri kita contoh kepada anak-anak kita. Ta'rif qabla taklif. Kita memberi kefahaman, penjelasan sebelum kita memberi tanggungjawab. Dengan anak-anak kita duduk sama-sama bincang kan.
Ni supaya dia faham sebelum kita bagi satu tugas dan sebagainya. Supaya dia laksanakan tugas tu dengan penuh kesedaran dan penuh rasa tanggungjawab. Dia banyak kadang-kadang dakwah ni banyak. Kadang didik tarbiyah ni banyak ni, dua di antaranya. Ada yang dia panggil apa? Maknanya membina kedekatan kan. Sebelum kita maknanya apa? Banyaklah kaedah-kaedah. Kaedah dia panggil kaedah-kaedah tarbiyah ni. Membina kedekatan hati. Kemudian kita apa? Mendidik dia bukan nak melondehkan dia. Bukan kita nak mendedahkan kaiban dia kepada adik-adik abang dia, tapi kita nak mendidik dia. Sebab tu nak marah anak, kena bawa masuk bilik. Cakap betul-betul apa kesalahan dia. Ni Abi nak rotan ni kerana Allah, supaya jadi baik, supaya jadi soleh. Tapi sebelum rotan tu ada step-step dia dulu. Bukan terus rotan. Mungkin peringkat pertama dengan kita sebut tak boleh tu salah tu. Peringkat kedua apa dia pula? Jadi dia ada kaedah-kaedah dalam mendidik. Ini mungkin siri-siri yang akan datang. Kemudian, kalau kita nakkan rumah tangga yang damai dan penuh cinta. Jadi, kena ada komunikasi yang baik. Jadi, kena belajar ilmu komunikasi dalam rumah tangga. Dan nak kena memahami gaya komunikasi pasangan pula. Wanita ada cara dia, lelaki ada cara dia. Sebagian kita dah sentuh sebelum ni. Tentang perbezaan lelaki dan perempuan. Supaya kita faham. Kita sebutkan orang lelaki ni kalau balik kerja, duduk kat sofa, dia pegang handphone. Panggilan kali pertama dia tak dengar. Kedua dia tak dengar. Ketiga tak dengar. Keempat baru dia dengar. Kalau kita tak ada ilmu ni, kan isteri panggil kali pertama, abang tak jawab pun. Dua tak jawab. Yang keempat dia tempik dah. Dia menempik. Ya abang, tak dengar ke? Jadi yang suami pula kali keempat tu baru dia dengar. Kali pertama panggil dah tengking-tengking. Padahal bukan kali pertama, dah kali keempat. Tapi kalau kita memahami ilmu komunikasi, kita tahu gaya komunikasinya, kita tahulah. Isteri ni panggil pertama, kedua biasa je. Ketiga lagi lembut. Yang keempat lagi lembut. Kemudian mengenali pasangan dia bersedia menerima kekurangan dan perbezaan. Ini pun kita dah bincang siri yang pertama tentang perbezaan yang begitu banyak. Lebih 100 perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Kalau kita nak detailkan satu-satu tu. Saling menghargai dan memaafkan. Berusaha untuk menyelami hati dan perasaan pasangan atau anak-anak dengan penuh rasa tanggungjawab. Kurang membuat andaian dan banyak memberi penjelasan. Kurangkan andaian, banyak beri penjelasan. Bawakanlah rumah tangga yang damai dan penuh cinta. Kalau ini rumah tangga yang kita nak bina, ini benda yang perlu kita lengkapkan pada diri kita. Belajar komunikasi rumah tangga. Belajar mengenali pasangan dan perbezaan dia. Saling belajar untuk menghargai dan memaafkan. Berusaha untuk menyelami hati dan perasaan pasangan kita, anak-anak kita. Kena kurangkan buat andaian, banyak memberi penjelasan. Sebab tu sebagai seorang mukmin ni bila sebut tentang komunikasi, kata Cahyadi Takaryawan, bicara mukmin ataupun tutur kata mukmin sepatutnya mempunyai mempunyai ramuan yang bersifat rabbaniyah. Orang mukmin bila bercakap, dia adalah ramuan yang bersifat rabbani. Kalimah-kalimah dia menghubungkan hati manusia dengan Allah. Mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu hulurkan makanan, alhamdulillah ini Allah bagi kita rezeki sedap, kita makan. Dekatkan dengan rezeki yang Allah bagi. Kan? Jadi macam itulah. Ayah nak marah pun kerana Allah juga. Abi terpaksa rotan ni. Sebab kerana Allah, Abi takut nanti Allah tanya di akhirat, kenapa Abi tak didik anak. Kan? Abi dah tegur dah marah dah, dia bagi amaran dah. Ini Abi nak rotan, abang. Minta baca bismillah, selawat contohnya. Jadi komunikasinya dia jadi ramuan yang bersifat rabbaniyah. Yang terbit daripada ketulusan hati dan kejernihan jiwa. Sebab tu kalau kita nak marah anak kita, jangan marah masa kita rasa benci. Kalau kita dah meluat dengan panggil anak kita ni, lompat, langgar pinggang pecah. Kalau dalam masa tu ada hati rasa meluat, tahan dulu lidah kita. Cari waktu hati yang kita yang paling jernih, paling lapang. Ajak duduk, kan tadi Umi tengok abang lompat-lompat dah pecah dah pinggan tu. Pinggan tu mahal. Tapi bukan masalah mahal tu. Allah tak suka orang yang membazir. Kalau kita boleh lebih cermat.
Jadi kita cari supaya nanti bila kita bercakap, perkataan kita tu perkataan yang terpilih dan perkataan yang membina kesedaran, perkataan yang membangunkan hati, perkataan yang menyuburkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh jelaskan fakta yang sebenar. Bukan masalah pinggan tu mahal ke murah tu, tapi sikap kita dan sebagainya. Ini benda yang penting. Dia terlibat pada ketulusan hati dan kejernihan jiwa yang terikat dengan Allah. Dan berkomunikasi pula dalam mengajak hati yang mendengar untuk menerima kebenaran yang membawa kepada ma'rifah dan ubudiyah. Dan akhirnya, anak kita makin faham, makin dekat dengan Allah. Dan rasa perlu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan komunikasi dengan pasangan kita pun sama. Walaupun komunikasi dalam rumah tangga merangkumi komunikasi yang luas antara suami dan isteri, ibu bapa dengan anak dan berhubung kait dengan segala aspek kehidupan, tetapi komunikasi di dalam rumah tangga Islam tidak terkeluar daripada unsur-unsur Rabbani. Dia sentiasa bersifat Rabbani tadi. Mendidik, mengasuh, bawa hati-hati manusia kepada Allah, sama ada dalam kandungan komunikasi maupun cara ataupun pelaksanaan komunikasi. Ini pun kena tajuk lain siri yang akan datang ni, komunikasi rumah tangga. Ada sikit tentang persiapan menjelang perkahwinan. Kalau dekat-dekat nak kahwin dah, atau kalau dah kahwin dah, ini kena ada ni. Perlu kita bina pada diri kita. Kena, insyaAllah. Ada Encik Aida kata bau bawang, bau sotong sebab nak masak suami dan anak-anak makanan yang sedap tu akhir. Okay. Itu bagus lah kan. Kalau suami balik awal, tak sempat nak tukar baju, okey lah. Tapi kalau hari balik bau sotong, kadang-kadang syaitan dia akan ambil peranan. Syaitan dia akan berperanan. InsyaAllah. Okay, nah. Jadi ini persiapan diri menjelang perkahwinan. Ataupun kalau memang dah kahwin, yang ni kena checklist ni, kena semak balik. Kata tadi mungkin lebih pada sebelum dan semasa. Ini dah dekat-dekat ataupun semasa ni. Kena ada persiapan moral dan spiritual. Persiapan dapat dilihat daripada kemantapan niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga. Jangan ada bertunang, dah tentu tarikh, masih ragu-ragu lagi. Sehingga putus tunang dan sebagainya. Jangan mudah-mudah putus tunang ni. Dan cikgu tengok kesan dia, ada orang yang mudah-mudah putus tunang. Allah uji dengan rumah tangga yang memang berat lah. Tapi alhamdulillah dia berjaya juga atasi dan sebagainya. Tapi jangan semudah-mudah itu. Terutamanya wanita bila dia dipinang, dia ada penyerahan yang kalau tak 100% pun hampir 100%. Kalau tiba-tiba diputuskan, dia punya kesan dia begitu besar. Berbeza dengan lelaki. Kadang-kadang lelaki dia fikir mudah. Tak apalah, boleh cari wanita lain. Tapi kita kena ingat, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah takkan biarkan begitu saja. Memang kalau ada faktor-faktor yang memang munasabah, tak ada masalah. Jadi kena ada kemantapan hati. Kalau yang dah berkahwin, tak jangan mudah-mudah kita nak minta cerai atau menceraikan pasangan kita. Mengucapkan kalimah-kalimah nusyus, talak dan sebagainya. Nak kena ada kemantapan hati dan niat. Kita nak bina rumah tangga supaya sama-sama boleh masuk syurga. Bersedia untuk mengharungi ragam kehidupan bersama. Kehidupan rumah tangga bersama. Sebab kita sebut tadi awal tadi, kita kena ada fikrah pembina. Ni rumah tangga yang kita nak bina ni. Kalau susah, sama-sama susah lah. Susah bina rumah, nak kena angkat benda yang berat. Nak kena bekerja, nak kena bancuh simen. Jadi penat dalam rumah tangga ni, susah payah rumah tangga, nak kena bersabar dengan kerana pasangan, nak bersabar dengan anak-anak. Tapi kalau kita main setting membina, kita akan sanggup susah. Jadi kena bersedia. Bersedia untuk menghadapi perubahan dan pembaharuan. Jadi kita berkahwin dengan 3 personality. Pertama, orang yang kita kenal sebelum kahwin. Yang kedua, orang yang kita kenal bila baru kahwin. Yang ketiga, bila dah lama kahwin. Ni kalau dalam aspek perbezaan lelaki perempuan. Bila masuk yang ketiga ni dah 2 tahun berkahwin, dia keluar dia punya true colour dia. Lelaki memang karakter lelaki, perempuan memang karakter perempuan. Di situ kita akan nampak banyak perbezaan. Masa baru-baru kahwin, kita banyak, dia tak benar-benar dia punya true colour lagi. Jadi, nak kena bersedia semua ni. Jadi banyak benda yang kita nak kena ready. Tentang perubahan juga, kadang-kadang selalu kita tengok dalam rumah tangga berlaku krisis.
Isteri dia akan kata apa? Abang ni tak pernah berubah. Ini ungkapan seorang isteri. Selalu ditujukan kepada suami. Dia kata abang ni tak pernah berubah. Dia kata suami dia tak pernah berubah. Kadang-kadang suami pula dia akan kata isteri aku dah berubah. Isteri aku dah berubah. Nampak tak ada satu contradiction antara lelaki dengan perempuan. Orang lelaki ni dia generik. Benda ni berjalan elok kita tak payah ubah lah. Jadi orang lelaki dia suka isteri yang macam dulu. Kan? Yang macam dia baru kahwin dulu. Tapi isteri dia, orang wanita dia sukakan perubahan. Jadi kadang-kadang dia berlaku pertemuan. Kadang-kadang selalu bila krisis rumah tangga, isteri dia kata, abang ni dah berubah. Kan? Tapi suami pula dia terasa isteri dia dah berubah, tak macam dulu dan sebagainya. Jadi perubahan apa tu maknanya kita dah pernah mungkin sentuh dah sebelum ni kan. Ini perbezaan sebenarnya, cara berfikir. Sebab tu orang lelaki dia tak suka buat banyak benda perubahan ni, benda-benda yang dasar ni. Jadi nak berubah tu dia ambil masa dan sebagainya. Kemudian bersedia menerima apa adanya. Kita dah berkahwin, itulah isteri kita yang Allah pilih untuk kita. Jadi kita nak kena belajar menerima, lapang dada, sesuaikan diri dengan suasana. Siapkan diri kita mengikut kadar pasangan harapan kita. Kita siapkan diri kita. Kemudian dari segi konsepsional. Nak kena tahu dah tentang ilmu rumah tangga, hukum-hukum berkaitan. Tentang hukum ziharnya, nanti jangan mudah-mudah kita kata pula isteri kita kata kat isteri wajah kamu macam mak saya. Tak boleh, itu hukum tak boleh. Kita tidak boleh bersama dalam tempoh sehingga kita bayar dia punya kifarah dah. Kena bayar dam dia kan. Maknanya kena bayar apa? Dia panggil apa? Kifarah lah. Jadi kena tahu hukum-hukum berkaitan dengan rumah tangga. Supaya kita berhati-hati dari segi hukum syarak dan sebagainya. Dan kita perlu siapkan diri dengan berbagai ilmu bagi menghadapi cara hidup yang serba baru. Bukan sekadar ilmu tentang hukum tapi juga tentang komunikasi rumah tangga, pengurusan konflik, pengurusan kewangan. Kena tahu pengurusan kewangan ni. Kalau kita nak meminjam, cukup kita pinjam dalam benda-benda yang daruri. Benda-benda yang daruriyat ni, daruriyah ni, kalau tak ada ni terganggu kehidupan kita. Mungkin kita tempat kerja kita jauh, kita perlu kereta. Kalau di bandar mungkin sewa rumah mahal, kita perlu rumah. Dia masih dikira daruriyah lagi. Boleh kita nak buat pinjaman. Tapi kalau benda-benda yang bersifat hajiah, yang kita teringin saja, jangan sampai kita meminjam. Apatah lagi benda yang bersifat tahsaniyah. Benda-benda yang bersifat kesempurnaan. Nak pakai BMW, nak pakai Mercedes. Jangan sampai kita meminjam. Kerana tiap satu pinjaman tu dia akan menjerut kita nanti. Pergerakan kita akan jadi terbatas. Banyak pergerakan kita akan terhalang dan menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga. Dia kena ada ilmu pengurusan kewangan, pendidikan anak dan sebagainya. Dan nak keluar daripada himmah haiwani kepada himmah mukmin. Himmah haiwan macam rumah tangga barat lah. Ada rumah, ada pasangan hidup, cukup. Tapi bagi mukmin, kita nak masuk syurga sama-sama. Kita nak bina rumah tangga yang hebat. Nak melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita nak rumah tangga kita menjadi mihrab. Berlakunya ketaatan, kepatuhan kepada Allah, akan lahirnya da'i, murabi dan sebagainya. Kemudian kena ada persiapan dari segi fizikal. Nak jaga kesihatan. Kenapa nanti kita akan bebankan pasangan kita. Kalau cilalah kita jadi accident dan sebagainya, itu cerita lain lah. Itu takdir. Tapi kita berusaha menjaga makan minum kita, jaga riadah kita. Supaya kita tidak menjadi beban kepada pasangan. Ataupun kalau pasangan kita Allah uji sakit, kita boleh jaga dia. Kita ada cukup tenaga, kekuatan untuk bagi tumpuan kepada dia. Kenapa? Dia ada mawadah dan rahmah tadi. Masa isteri sihat, mawadah, cinta, kasih. Bila isteri kita sakit, rahmah. Kita pula nak berkorban untuk dia. Begitu juga sebaliknya. Perkahwinan adalah perkongsian tanggungjawab yang memerlukan fokus yang tinggi dan kemampuan fizikal dan mental yang baik. Kadang-kadang ada konflik rumah tangga, kalau kita jadi cepat stres, cepat kita tak mampu nak hadapi konflik rumah tangga kita dan sebagainya. Rumah tangga Islami mempunyai pusat latihan ketenteraan yang akan melahirkan bakal mujahid, pendakwah dan murabi.
Kita nak bayang rumah tangga ni macam pusat latihan ni. Lepas tu mak ayah kena cergas. Kadang-kadang ada orang tanya tentang anak yang hyperaktif. Padahal bukan anak dia hyperaktif, mak ayah yang tak berapa aktif. Mak ayah dia tak larat dan sebagainya kan. Jadi kita nak kena apa? Aktif. Nak kena jaga kesihatan daripada awal lah. Daripada awal nak kena jaga kesihatan. Tiga acuk insya-Allah lah. Kayu basikal sampai berapa pukul sampai pergi ke Tawau dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi kita jaga kesihatan. Ini pun penting Qawiyyun jismun, kuat tubuh badan. Persiapan material, kebendaan. Islam tidaklah menyuruh kita bersifat materialistik. Tetapi untuk hidup kita memerlukan semua pendapatan kena rancang. Jangan jadi pula suami tak bekerja, isteri yang bekerja. Itu tak kenalah dari segi hukum pun tak apa kena. Kecuali lah ada kegawatan ekonomi, kena buang kerja. Tapi kita mestilah gigih. Sebagai suami mencari sumber pendapatan. Cikgu pun dah berhenti materi, tak ada gaji materi. Tapi kena ada perancangan. Bagaimana supaya kita boleh memberi nafkah kepada keluarga. Tanggungjawab tetap tanggungjawab. Kadang-kadang bila berlaku krisis, berlaku musibah, itu ada sebab. Tapi kita berusaha. Kita tidak rasa selesa. Sebab ada orang yang rasa selesa. Isterinya bekerja dan dia tidak bekerja. Dan kena tahu juga dari segi hak. Kalau isteri bekerja, kalau kita dengan kebenaran kita isteri bekerja, duit tu duit dia, bukan duit suami. Dia nak bagi ke dia tak bagi tu hak dia. Tapi kalau kita sama-sama nak bina rumah tangga, sama-sama faham, itu jadi cerita lain lah. Sama-sama berlapang dada. Okay, jadi maknanya nak kena jelaskan tu. Segi tanggungjawab maliyah adalah pada suami. Zaman hari ini suasana suami isteri yang masing-masing bekerja dan tidaklah menjadi tercela asalkan saling redha meredai. Kalau dua-dua bekerja tak ada masalah. Tapi saling redha meredai. Dan kadang-kadang kalau duduk di bandar, tak cukup pula kalau seorang bekerja. Dia perlu dua-dua orang bekerja untuk saling nak bina rumah tangga kita. Kena saling berlapang dada. Dan kita pun tak boleh jadi yang macam suami isteri tradisional lah. Tahu suami isteri tradisional? Kalau dulu suami yang bekerja, isteri serumah. Suami balik semua ready. Sekarang ni suami bekerja, isteri bekerja, balik sama-sama letih. Itu pun nak kena duduk sama-sama kan. Kena boleh bantu sama-sama. Okey, kalau sekali-sekala kita belilah makanan yang siap dah. Atau di rumah kita prepare. Kalau cikgu ni di rumah ada air fryer kan. Ada pressure cooker. Sebab cikgu tak tengok benda tu satu kemewahan, satu kemudahan. Kalau ada tamu mari 7 minit siap nasi Arab. Dalam masa 7 minit saja. Siap. Kan? Maknanya letak perencah, tinggal. Isteri boleh buat kerja lain. Jadi kita kena fikir, kena rancang. Bila dua-dua bekerja ni kena rancang. Kita boleh tangguh benda-benda yang tak penting. Nak beli kamera sampai 7-8 ribu. Baik kita beli. Kalau kita beli benda-benda yang kita perlu untuk keringanan hidup kita. Kecuali kita ada pendapatan lebih nak beli benda yang hadiah yang kita teringin tak ada apa-apa. Tapi dalam suami isteri bekerja, benda-benda ni kita kena lihat sebagai daruri. Cikgu tengok sebagai daruri ni. Supaya di rumah ni macam mana. Proses masak lebih mudah, proses basuh pakaian mudah. Sereka pun beli sereka yang wap. Bukan kerana bermewahan, kerana suasana kita bekerja. Sama-sama sibuk. Bahkan bila kita sama-sama sibuk dengan dakwah pula, sekarang ni cikgu dengan isteri cikgu dua-dua kadang-kadang. Hari-hari dia mesyuarat. Cikgu Zaitun dengan unit Baitul Dakwah dia dan sebagainya. Jadi kita kena rancang ni benda-benda yang bertukar daripada hadiah ataupun tahsaniah menjadi daruri. Dia bukan rigid setempat. Ini tahsaniah, barang-barang kesempurnaan. Tak. Kadang-kadang dia boleh tukar menjadi daruri. Tengok pada rumah tangga. Tapi kalau kita ni bekerja, isteri tak bekerja di rumah kan. Jadi mungkin kita ada benda yang tidak menjadi daruri. Macam cikgu letak itu dah jadi daruri. Macam mana nak fikir benda-benda yang memudahkan di rumah. Maka isteri atau suami terutamanya harus memiliki ilmu mengurus kewangan. Ini penting. Kebendaan ni. Ilmu mengurus kewangan. Konsep doa dan tawakal tidak seharusnya disalah faham. Kita jangan doa tawakal ni serah pada Allah tanpa kita usaha dan tanpa kita merancang. Kena rancang kehidupan kita. Dan dari segi persiapan sosial. Rumah tangga ni adalah unit-unit kecil masyarakat. Seharusnya calon isteri suami ni
perlu melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat. Kalau kita dah lagi 2 tahun nak kahwin ni, biarlah orang masjid kenal kita. Kalau kita lelaki, orang kampung kita kenal, ada majlis kampung kita terlibat. Kita menjadi masyarakat yang aktif. Kalau tidak nanti dah berkahwin nanti, duduklah rumah tu. Tak kenal jiran sebelah. Minta maaf lah cikgu tengok kadang-kadang ada pasangan remaja ni, pasangan muda cikgu pergi rumah, dah kahwin dekat setahun dah. Pinggan 2 biji je. Pinggan 2 biji cikgu boleh pergi rumah dengan cikgu Zaitun. Cukup. Hidang lah kami 2 makan. Tak makan sekali kan? Tak apalah cikgu, sebenarnya rumah kami ada pinggan 2 biji je. Walaupun dua-dua tu sibuk bekerja kan, doktor dua-dua, tak apalah bekerja. Tapi kita kena berfikir dalam kerangka fikir masyarakat. Kita ni unit masyarakat. Cikgu dulu kahwin dah fikir dah, pinggan kena ada. Paling kurang nanti mak mentua datang ke, jiran-jiran nak datang rumah ke. Kan kita dah fikir dah sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau tak biasa nanti dah berkahwin nanti memang banyak pasangan-pasangan muda macam ni. Dia duduk dia tak campur dengan orang sangat. Dah masing-masing kan. Tambahlah tempoh percintaan tu, baru kahwin 2-3 tahun, setahun 2 tahun. Tapi sebenarnya kita akan berkembang. Nanti anak kita nak hantar ke mana, dia akan bergaul dengan masyarakat. Akhirnya cepat terasa marah, bergaduh dengan jiran dan sebagainya. Jadi menjadi kebiasaan remaja atau anak muda sekarang ni terpinggir daripada program kemasyarakatan. Tanpa persediaan mungkin pasangan baru akan terasa kekok dan menghadapi masalah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang sedih lagi, kekok nak berdepan dengan mak mentua. Nak berinteraksi dengan bapa mentua dan sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kita alhamdulillah dengan program-program yang haluan buat ni, kita banyak program dengan masyarakat. Cikgu yakinlah kalau yang kita ni insya-Allah dia tak rasa kekok sangat. Sebab kita dah biasa dah. Kita dah terbiasa. Ini pentingnya. Jadi program-program dia ada hidden curriculum dia. Halakah tu halakah lah, usaha tu usaha. Tapi bila kita buat program-program macam ni, banyak benda kita belajar sebenarnya. Menjadi sebahagian daripada masyarakat. Dan akhir sekali, bukan senang nak capai semua ni, ada banyak cabaran dia. Cikgu rasa hadis cikgu baca dah sebelum ni bagaimana iblis ni, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Dia letak tahta dia singgasana di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia kerahkan tentera-tentera dia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Jadi dia letakkan orang yang paling, maknanya orang yang paling mulia, yang paling dekat dengan dia ni, orang yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum. Kemudian datang satu iblis, tentera iblis kepada dia. Fayaqulu. Dan dia berkata, fa'altu kaza wa kaza. Aku buat begini-begini. Dia ceritalah apa yang dia buat. Dia rasa bangga lah dia buat satu benda dos. Dia buat satu kejahatan yang besar. Tapi iblis kata apa? Fayaqulu ma sana'ta syai'a. Kamu tak buat apa-apa pun sebenarnya. Yang kamu buat ni kecil ya. Kamu tak berhak dapat kemuliaan di sisiku. Faqala summa yaji'u. Kemudian datang pula satu lagi ahadum. Salah seorang daripada tentera dia. Fayaqulu. Dan dia berkata. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Dia kata aku tak tinggalkan. Dia punya kejahatan dia apa? Dia pergi ke rumah tangga ni. Dia takkan tinggalkan rumah tangga ni sehingga dia pecah belahkan rumah tangga tu. Dia zahirkan, dia nampak, biar pasangan nampak kelemahan pasangan ni. Dia bagi nampak pasangan ni, nampak kelebihan pasangan orang lain. Nampak tu jiran tu lagi cantik, ni suami tu lagi handsome. Nampakkan kekurangan pasangan dan nampakkan kelebihan orang lain dan sebagainya. Sehingga terpisah mereka berdua. Bertengkar, bergaduh, bahkan berpecah belah rumah tangga. Hatta farraqtu. Sehingga aku pecah belahkan. Bainahum, antara mereka. Wa baina imra'atihi, dengan pasangan mereka atau dengan isteri dia. Jadi kata iblis tadi, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Dia kata meh datang duduk dekat aku. Dia kata kamulah sebaik-baik tentera. Ni'ma ni sebaik-baik. Kalau bi'sa seburuk-buruk. Kan bi'sa lismul fusuku ba'dal iman. Seburuk kalimah ni kita kata ucap kalimah yang buruk setelah kita beriman. Jadi ni'ma ni sebaik, kamu ni sebaik-baik tentera. Jadi ini syaitan ya, dia tak akan biarkan begitu saja. Sebab tu rumah tangga yang kita akan bina ni penuh dengan cabaran, terutamanya 5 tahun pertama ni. Tempoh ni adalah tempoh yang paling mencabar. Kan? Kalau Cikgu Acuk dah lama dah kan. Makcik Aida pun dah lama dah. Jadi mungkin
kita mungkin dah selesai ada banyak benda. Tapi kalau pasangan yang bawah 5 tahun banyak, tempoh ni penuh dengan cabaran. Di tempoh ni pasangan akan menghadapi masalah kewangannya, masalah dengan mertua, serta masalah dengan anak-anak kecil yang nakal dan perlu perhatian. Dapat baby seronok lah kan. Baby letak tu tak bergerak. Nanti dia boleh berlari nanti. Dia tendang kaca tu, pinggan mangkuk. Dia pergi jiran rumah sebelah. Anak cikgu dulu yang kecil pergi berak kat longkang rumah sebelah. Kan. Budak-budak kecil kan dia suka benda yang adventure kan. Tak best lah berak di rumah. Pergi rumah jiran, berak dalam longkang. Jiran pula jadi garang pula. Apa ni apa semua. Dia sebut di sekolah dan sebagainya. Anak cikgu Azmi ni. Kan? Ini ujian ni. Kalau kita terkesan tu, kita balik, kita marah lebih-lebih pada anak kita. Jadi, ada banyak kadang-kadang benda yang menguji kesabaran kita. Allah akan uji kita. Tempoh ni juga adalah tempoh untuk mengenali pasangan, menerima kelemahan dan kekurangan, serta memahami perbezaan. Jadi, 5 tahun pertama ni, ilmu-ilmu yang cikgu kongsikan ni sangat penting lah sebenarnya dan tak cukup. Kita nak kena dalami lagi. Wallahualam, itu saja yang aku nak kongsikan pada pagi ni, insya-Allah. Mungkin kita boleh buka kot ada perbincangan tambahan kan. Ni banyak ni yang orang lama-lama ni insya-Allah boleh kongsi sama-sama untuk kebaikan. Terutamanya anak-anak muda kita, pasangan-pasangan baru kita, supaya kita dapat bina satu masyarakat yang ataupun kita dapat bina kebahagiaan bersama-sama. Wallahualam, yang baik Allah Ta'ala, kelemahan daripada cikgu sendiri, juga minta maaf pada semua, minta ampun pada Allah Ta'ala. Aku li qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah balik yang cikgu buka lah, insya-Allah. Alhamdulillah, jazakallah Cikgu Azmi atas penyampaian kita punya program kali kedua, insya-Allah siri yang kedua. Terlebih dahulu Ana mohon maaf lah, sebelum ni kita ada masalah lain di sini. So, masuk. Ada letik terkeluar ni. Dia macam tiba-tiba di breakdown lah. So Ana sebab kawasan sini kawasan banjir kan. So itulah Ana pun sendiri keluar rumah tadi tak cari lain apa semua, saya tak dapat admit seorang nak masuk. Jadi alhamdulillah Ana ini buka pada sesi mungkin ada pertanyaan ataupun cadangan daripada para peserta kita, utamanya orang-orang lama ni. InsyaAllah bolehlah tulis ataupun boleh open mic lah, insyaAllah Ana buka. Relatif pun ada pengalaman tu, ada anak dah banyak pengalaman. Boleh share. Takat ni cikgu, alhamdulillah lah. Dah boleh rasa dah macam mana payah orang tu membesarkan kita. Itu sangat-sangat mencabar. Sebab anak belum pandai pergi sepak gelas pinggan mangkuk lagi tu. Ni pandai sini pandai sana. Sangat-sangat mencabar lah. Jadi bolehlah, insyaAllah. Sebelum tu Ana mohon semua para peserta, cikgu, sahabat-sahabat Saibah untuk fill up form yang Ana sudah share di call message tu, untuk tujuan pelaporan lah di bawah program Biro Keagamaan. Boleh isilah untuk tujuan kita record hadiran pada hari ini, insyaAllah. Banyak ni orang lama lah, Cikgu Huri pun ada. Cikgu Huri, Cikgu Rahman pun ada. Cikgu Rahman pun ada. InsyaAllah mungkin ada ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Fauzi sini. InsyaAllah. Ya, Dokter. Nak tanya ni, bagaimanakah langkah seterusnya lah jika sahabat atau sahibah kita mereka walimah dengan bukan sahabat? Bagaimanakah usaha yang boleh diusahakan lah, dibuat supaya rumah tangga lebih harmoni lah, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang jodoh ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kahwin dengan bukan sahabat, mungkin tak ada tarbiyah. Di sini ini ada peranan ukhuwah. Kita nak kena banyak saling menziarahi. Mungkin kita nak dekati kalau sahabat kahwin dengan bukan sahabat. Jadi yang
Sahabat-sahabat ni kena ziarah dia, bina ta'aruf. Dan cikgu tengok banyak di kalangan Itu. yang lama-lama tu kan. Yang kadang-kadang dia kahwin dengan bukan sahabat, tapi bila sahabat dia pergi ziarah, kenal, akhirnya dia ikut program kita. Alhamdulillah. Ramai juga kita tengok pasangan yang begitu. Ni peranan ukhuwah lah. Bagaimana kita rasa bertanggungjawab. Sebab kita rasa izzah dengan tarbiyah ni. Macam cikgu sendiri daripada jahiliah kan, daripada rempit dan sebagainya. Dengan kehidupan yang haru biru. Bila dapat tarbiyah, cikgu rasa dapat kehidupan. Jadi kalau sahabat kita kahwin orang tidak ada tarbiyah, kita kena rasa izzah. Rasa dengan tarbiyah yang kita dapat, kita nak ajak dia sekali. Jadi peranan ukhuwah pula. Ini sahabat kita pula ataupun sahabat kita. Kita kena rancang lah. Nak kena siapa nak ziarah minggu ni, kan lagi 2 minggu siapa nak ziarah, apa program bersama kita buat. Kadang-kadang kita buat rehlah. Kita jemput datang rumah, bakar-bakar. Lepas tu kita jangan bawa sahabat-sahabat lain. Kerana kadang-kadang akhlak sahabat tu sendiri menjadi satu tarikan kepada orang yang tak biasa dengan tarbiyah. Dia akan jadi satu tarikan yang kuat. Jadi lepas tu kadang-kadang cikgu tengok dulu sahabat-sahabat dulu kadang-kadang ada orang yang bukan sahabat tertarik jadi sahabat sebab main bola je. Main bola dengan sahabat ni lain. Kita tak pandai main pun dia pas bola juga. Jadi dia rasa macam dihargai dan sebagainya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang kahwin bukan dengan sahabat yang tidak ada tarbiyah, jadi peranan kita lah sebenarnya untuk kita dekati dia lebih intensif dan lebih terancang lah. Bukan lagi kita secara kebetulan, kita kena rancang. Supaya berlaku pertambahan sahabat, bukan hilangnya sahabat. Wallahualam. Lena, insyaAllah Dr. Fadhil. Alhamdulillah, syukran. Salam. Waalaikumsalam Cikgu Azmi. Ya, insyaAllah. Ada tak apa ni nak kata buku, sebab sebelum ni Ana ada rujuk dengan Cikgu Pak Cik Haji Rosdi, mungkin buku-buku yang sesuai lah untuk kita ada dalam rumah ni, dalam rangka untuk kita mengekalkan suasana seperti mana yang kita nak lah, seperti keluarga bahagia, sakinah dan mawaddah. So ada cadangan buku-buku yang dia tak berat, dia macam boleh lah untuk apa ni, untuk orang yang baru nak build up dia punya rumah tangga, insyaAllah. Saya rasa buku-buku yang paling bagus ni buku-buku yang ditulis oleh Cahyadi Karyawan, Salim Ifillah, banyak Kalau ceramah-ceramah pun banyak di YouTube. Jadi dia kalau Salim Ifillah tu lebih santai lah. Cahyadi Karyawan pun dia lebih santai, dia tidaklah begitu tinggi. Cikgu tak ingat tajuk, ada buku-buku dia yang ditulis oleh Salim Ifillah dan juga Cahyadi Karyawan. Bahasa Indonesia juga. Rasa kalau sahabat Sabah ni tak ada masalah sangat. Kalau di Semenanjung ni ada yang tak biasa dengan bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kalau di buku Indonesia ni banyak yang kita boleh ni. Kemudian seorang lagi Fauzul Azim ke. Nanti cikgu cuba snap gambar bagi dekat Latif nanti. InsyaAllah. Kalau boleh elok lah, rumah kita ada library kan. Untuk pendidikan anak ni yang paling bagus buku Abdullah Nasir Alwan lah. Terutamanya yang ceritakan terbaru yang PTS ke apa. Cikgu tengok susunan dia menarik lah. Kita nampak struktur bagaimana kita nak didik anak daripada kecil. Kemudian pendidikan tentang banyak dia pecah-pecahkan dalam bentuk yang menarik. Kalau yang dulu yang ceritakan lama tu, macam kitab lama kan, kita tengok dia bersambung semua. Sekarang ni dia ada bahagian-bahagian mudah. Kalau tengok yang tu dia mudah sikit. Buku Abdullah Nasir Alwan. Kita tak ingat mana juga letak ni. Keluaran PTS. Keluaran PTS ni. Dia bagus lah. Dia mananya dia cantik dia punya susunan ni. Dia ada tentang rumah tangga ideal dan hubungannya dengan pendidikan. Dia bagi tajuk perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak-anak. Hukum am berkaitan dengan anak baru lahir. Ini tentang kelahiran. Sampai pada faktor keruntuhan akhlak anak-anak. Dia ada bahagian 2 pula.
tanggungjawab pendidikan iman, macam nak didik iman, macam mana nak didik akhlak anak-anak, macam mana nak pendidikan jasmani untuk anak-anak, bagaimana pendidikan mental, pendidikan psikologi, pendidikan sosial. Jadi penyusunan dia menarik. Kalau yang ada anak ni kena wajib ada lah. Boleh beli kat Shopee insyaAllah. Kat Shopee ada jual keluaran PTS. Dia yang dah ada alhamdulillah. Ya. Itu antara buku-buku contoh lah. Kalau rumah tangga ni, cikgu rasa kalau untuk menyuburkan cinta, cikgu suka lah tajuk-tajuk yang bahan dikupas oleh Salim Ifillah dengan Cahyadi Takaryawan. Terutamanya Salim Ifillah lah. Perbezaan lelaki dengan wanita menarik. Tapi banyak bentuk audio. Buku dia pun ada. Tapi dalam bentuk audio lebih banyak lagi. Kita boleh download kat YouTube. Pergi cari Salim Ifillah. Banyak ceramah-ceramah tentang rumah tangga. Cikgu ni sebenarnya dengan buku ni kadang-kadang terbatas sikit. Cikgu banyak download, cikgu tukar jadi audio. Cikgu masuk dalam pen drive tu, cikgu sambil cikgu drive ke program dan sebagainya, cikgu dengar lah. Dan kadang-kadang bahan bentuk audio, video ni lebih berkesan lagi. Lebih berkesan. Ada yang tak kenal Salim Ifillah. Jadi, saya rasa menarik lah. InsyaAllah ada apa-apa lagi daripada para peserta kita yang lain. Ada adik di sini. Sebab lepas ni kita pun ada, Cik Wazmi pun ada program, dan kita pun ada program pukul 10. Jadi jika seandainya tiada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian daripada peserta, mungkin alhamdulillah setakat ini saja kita punya perjumpaan untuk program kita, program yang kita Muslim siri yang kedua. Mudah-mudahan ada input yang kita boleh bawa balik dan kita boleh renung-renungkan insyaAllah. Untuk maklumat juga, video ini kita telah record dan kita akan cuba kongsi kelak supaya kita boleh take back lah apa yang kita tinggal semasa program ini insyaAllah. Jadi Cikgu Azmi, ada apa-apa lagi sebelum kita menutup kita punya hari ini? Tak ada apa lah cikgu, cuma cikgu tayang tajuk-tajuk ni. Memang tajuk-tajuk je sangat-sangat menarik lah. Menghadirkan aroma syurga dalam rumah tangga yang merdeka, waspadai hal dalam rumah tangga kan, menerus mendidik isteri dalam rumah tangga. Jadi Salim Ifillah ni insyaAllah ada beratus-ratus. Kalau kita boleh ni, Masya Allah lah. InsyaAllah dia memang cikgu suka lah, antara yang cikgu suka dengar lah. Pak ni boleh subscribe lah terus. Boleh subscribe ni. Salim Ifillah. Dia aktif. Dia memang sentiasa ada. Dalam tempoh COVID ni pun banyak dia punya video dia buat untuk di rumah dia. Indonesia? Warga Indonesia? Indonesia. Sebab Indonesia dia terkenal dengan kata-kata yang menyentuh jiwa tu lah. Yalah, insyaAllah. Bahasa dia sedap. Cikgu suka dengan bahasa betul. Dan dia dari segi kupasan dia banyak rujukan ulama-ulama muktabar. Jadi kita rasa padat dengan ilmu, bahasanya indah, contohnya menarik dan kadang-kadang banyak juga kelucuan dia. Banyak menarik lah. InsyaAllah cikgu memang antara yang cikgu paling suka dengar ni tentang rumah tangga. Cahyadi Takaryawan, lagi satu Budi Asyari Budi Asyari Indonesia juga. Cikgu suka juga. Dia pakar dalam sirah. Tapi bila juga sebut tentang rumah tangga pun, tentang keluarga pun banyak. Sama-sama dia pun beratus-ratus dalam internet ni. Bagaimana keluarga Imran, ini contoh yang Allah Ta'ala sebut, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ali Imran. Jadi contoh keluarga ni, keluarga Imran, keluarga Ibrahim ni ada dalam Quran. Nabi Adam individu, Nabi Nuh individu. Tapi keluarga ni banyak. Ini Budi Asyari. Memang, dan cikgu pun pernah meeting dengan dia. InsyaAllah kami pun, cikgu nak buka sekolah di Teluk Intan, di Perak tu, duduk bincang dengan dia jugalah bagaimana nak wujudkan silibus sirahnya.
Sabah insya-Allah tak ada masalah dengan bahasa Indonesia. Kalau di Semenanjung ni ada juga sahabat-sahabat yang rasa macam tak boleh dengan macam cikgu okey sebab cikgu daripada kecil cikgu suka baca buku Indonesia. Jadi cikgu tak ada masalah dengan bahasa Indonesia. Okey, ada pertanyaan daripada peserta kita, insyaAllah nanti Ana akan upload di YouTube channel Ana, so boleh subscribe dan juga tengoklah boleh dakwah yang kita akan yang kita telah record di sana, insyaAllah. Mungkin petang sikit kot ataupun mungkin malam sekarang kita akan upload lah. Kita akan bagi itu link, insyaAllah. Jadi jazakallah sekali lagi pada Cikgu Azmi atas kebersamaan Cikgu Azmi pada hari ini bersama kita, walaupun agak sibuk, walaupun agak lambat untuk kita starting. Ya, alhamdulillah selesai sudah. Jadi kita harap mungkin akan ada siri-siri yang akan datang lagi untuk sama-sama kita refresh rumah tangga ni. Dia must be always refresh lah. Sebabnya betul kata Cikgu Azmi, semakin hari semakin lihat pandangan kita, pandangan terhadap pasangan kita ni semakin jadi lain. Jadi kita akan sentiasa refresh lah agar matlamat kita tu matlamat akhirat lah. Itu yang paling penting. Tujuan kita adalah tujuan akhirat, insyaAllah. Jadi anak-anak pun akan berada dalam lingkungan itulah matlamat yang sama. Jadi anak mohon maaf selaku pengurusi pada hari ini jika seandainya ada kata-kata ataupun terlambat approve pada hari ini, insyaAllah. Jadi mungkin itu saja teman kita pada pagi ini. Ana tutup dengan tasbih dan surah walas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berkorban Cikgu Azmi, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.